Mana dissolution? Okey. Okey, kita bahagian terakhir iaitu bahagian de-recognize. Recognize maksudnya aset tu bertambah. Faham tak? Recognize. De-recognize maksudnya item yang dalam account tu kita akan keluarkan. Itu maksudnya de-recognize. Tak kisah nanti kita akan masuk MFRS lain pun sama juga. Recognize maksudnya kita record ataupun dia amount yang dalam account tu akan bertambah. Kalau de-recognize maksudnya amount yang dalam tu akan berkurang. Berkurang contohnya dalam PPE disebabkan oleh sama ada di dia kata kat sini under MFRS 116 require that the carrying amount of item of PPE shall be de-recognized. Okay, kita akan ni de-recognize amount yang ni carrying amount ataupun carrying value. Apa maksud carrying amount dan carrying value ni? Maksudnya cost kita akan keluarkan, accumulated depreciation pun kita akan keluarkan. Kan ada kita buat saya share baru skrin lah, boleh senang sikit. Contoh macam ada exam saya lepas. Okey. Sekejap bukan ni. Satu lagi. Kita tengok bahagian answer scheme. Okey. Ni kat bahagian sini. Kan kita ada dekat bahagian yang kita buat financial statement ni kan kita buat banyak kan. Kita ada financial SOFP, kita ada SOCHE, statement of change equity, kita ada bahagian working, kemudian kita ada PPE statement kan. Okey, bahagian PPE statement kita ada dua bahagian. Satu bahagian cost, satu lagi bahagian accumulated depreciation. Kalau korang perasan kat sini, cost ni, bahagian ni kita akan ada disposal. Disposal ni maksudnya kalau lah katakan machinery tu akan didispose. So cost dia kita akan keluarkan kat sini. Faham tak? Dia akan jadi negatif kat sini. So dia akan mengurangkan cost of machinery. Katakan cost dia RM7 million contoh. So 7 million ni kita record dalam kurungan 7 juta kat sini. Okay. Katakan accumulated depreciation pun kita kena keluarkan. Nampak ni? Okay. Nampak? Ni pun kita akan keluarkan. Dia tak ada kat sini. Sebab soalan ni dia tak ada pasal disposal. Okay. Kat sini kita akan record lah. Pun juga negatif katakan 3 juta contoh. Macam tu. Negatif. Dekat sini tadi apa 7 Nah macam ni. Nampak? Cost akan keluar, accumulated depreciation pun akan keluar. Tapi untuk accumulated depreciation, kamu kena pastikan yang disposal yang dekat accumulated depreciation ni dia akan keluar start daripada date dia beli sampailah date yang dia keluar. Maksudnya kamu kena kira depreciation tu daripada dia beli sampailah depreciation yang dia akan dispose tarikh dia. So katakan kalau kata dia dispose, kita soalan ni end period dia bila? 30 Jun lah contoh, 30 Jun. Maksudnya awal dia adalah 1 Julai 2019. Okey. Katakan kalau dia dispose 1 Julai 2019, okey tak ada masalah. Kita akan ambil total dia 3,000 ni, 3 juta. Tapi kalau lah katakan dia dispose in between, maksudnya dalam tengah-tengah tahun.
Kalau tengah-tengah tahun, kamu kena kira depreciation untuk yang lagi, katakan dia sempat 6 bulan untuk tahun semasa. So, kena kira juga depreciation untuk tahun semasa yang 6 bulan tu campurkan dengan yang baki awal dia dulu. So, kita akan keluarkan. Tak apa, ni nanti bahagian ni kita akan tengok nanti. Tapi yang paling penting adalah disposal untuk accumulated depreciation adalah start daripada tarikh yang dia beli, depreciation dia sampai tarikh yang dia akan jual. Kena complete lah. Ada soalan yang dia dah bagi, accumulated depreciation, ada yang kamu kena kira sendiri. Kena kira sendiri, kena faham lah macam mana cara nak kira depreciation tu. Kamu tak ditest semester lepas, memang saya tak test kamu. Sebab kesian dekat yang geng-geng yang yang baru first time jumpa company account cara macam ni. So that's why saya tak hentam teruk sangat. So saya nak introduce dulu. Korang yang daripada diploma, korang okey lah sebab korang dah pernah jumpa ni. Property plant equipment, ni working ni. Korang yang bukan daripada diploma dulu ada apa dalam 7 ke 8 orang. Korang dulu daripada matrik ke daripada mana? Ke daripada STPM dulu? Yang korang yang masuk daripada semester 1, 2, lepas tu semester 2 dengan saya tu. Yang semester lepas. Korang dulu, korang belajar dulu apa daripada matrik ke daripada mana ke dulu? Hello? Geng-geng yang lama ni. Bukan yang asal diploma KPTM KL ni. Yang ada masa awal-awal kelas tu. Masa semester lepas kan awal kelas kan kita ada dalam 7 orang ke 8 orang macam tu. Korang daripada mana dulu sebelum ni? Sebab saya nak kena tahu juga letak belakang background. Kalau tidak saya hentam tu kuat ni. Hello? Oi, ada ke tak ni diorang ni? Tak tahulah sir. Hello? Geng-geng ni tak ada dah ke? Tak ada kot sebab kan sem lepas saya dah tanya lepas tu semua diam. Ya ke? Sem lepas saya tanya lepas tu macam tak ada orang jawab pun. Lepas tu tak tahu lah. Cuba korang tengok balik dalam senarai ni siapa yang ni. Korang sama korang mesti korang kenal. Yang nama-nama ni. Cuba petik tak satu nama. Aku nak petik pula nama diorang ni. Tak respon. Tak nampak? Tak korang tengok. Tak korang tengok dekat yang korang punya ni. Senarai-senarai ni. Korang mesti boleh tengok kan kat yang korang punya participant tu. Siapa nama yang korang rasa yalah batch korang mesti pernah dengar nama tu. Nama yang memang korang tak ni. Nak tahu. Sebab saya nak tanya diorang ni, diorang asal daripada mana? Daripada matrik ke, daripada STPM ke? Sebab kalau kata daripada STPM, matrik diorang tak belajar sangat pasal ni. Yang company account, sebab tu sem lepas saya slow sikit. Siapa? Cuba petik satu nama. 1-2 nama. Takkan semua ni yang batch korang? Ada batch yang diorang tu. Geng-geng tu ada tak? Yang masuk sini start daripada semester 1. Siapa itu? Silalah muncul. Saya bukan nak buat apa pun. Saya rasa memang tak ada lah sir. Kira semua senarai dalam nama ni semua yang korang kenal? Rasanya diorang tak ambil subjek ni. Ada yang tak kenal sir. Yang tak kenal mana satu ni? Tak kenal. Cuba try tengok.
Mana yang tak kenal? Kod-kod tiba-tiba yang kawan-kawan lain mungkin akan cuba sahkan. So rasanya diorang tak ambil di SEM subjek ni. Sebab kita tinggal 42. Oh, dia orang tak ambil eh? Yang kata dia bukan yang kata 2 orang tu je yang kata tak ambil. Yang diorang left group ada yang 2 orang kan left group tu kata dia orang akan ambil subjek lain tu. Tapi yang saya tanya ni saya pun tak pasti. Takkan semua. Sekejap tak apa, saya tanya Benda Maju sekejap. Sekejap Ayu, budak-budak yang semester yang daripada semester 1 yang masuk semester 2, semester 3, diorang batch tu diorang tak ambil ACC 3084 eh? Sebab tanya tak ada orang respon pun. Kalau batch korang memang lagi aku hentak lah. Boleh eh? Boleh. Jangan sir. Tak ada. No mercy. Soalan ni memang lain lah, lain daripada lain. Memang degree, memang betul lah degree level. Semester lepas sebab ada 2 orang, sebab tu soalan biasa ni soalan saya memang kejam lah. Saya akan cakap terang. Tapi kamu jangan risau, kejam saya bukan bermaksud korang tak boleh buat. Korang boleh buat. Jangan risau, korang mungkin akan ada a few thing yang dalam additional information yang kamu sendiri pun kamu tak pasti dia buat macam mana. Sebab benda tu benda baru bagi kamu. Tapi sebenarnya saya dah ajar. Bukan yang intake yang daripada Julai tu. Daripada Julai kan kita ada yang diorang masuk start daripada ACC 3064. Kemudian masa November diorang ambil ACC 3074. Yang April ni sepatutnya diorang akan ambil ACC 3084. Yang aku dapat respon daripada dalam kelas ni yang diorang daripada KU kita dulu diploma, kira terus jam semester 2 ACC 3074. Diorang ni yang respon lah, yang batch yang Julai yang masuk Julai dulu. Oh, diorang ni kot sebab diorang ambil subjek lain dulu kot, sebab ada yang tak ni. Sebab korang ada credit exemption kot. Okay. Sebab benda-benda macam tu je lah. Tapi yang benda-benda yang basic tu memang kamu boleh buat. Macam tu je lah. Jangan risau, korang akan marah saya kat part yang korang tak pernah jumpa tu lah. Itu je. Jangan risau. Okay, macam tu lah. Dia bagian disposal ni, yang ni pun akan keluar. So part yang disposal ni, kadang-kadang ada dalam additional information, ada yang saya bagi, ada yang korang kena kira sendiri, disposal yang ni, nak kira ni. Dan kamu kena tahu apa akibat kalau kata kamu tak erti kira carrying value. Automatic, amount untuk gain ataupun loss on disposal pun kamu akan dapat figure yang salah. Biasanya macam tu. So saya nak kamu ada skill untuk tahu macam mana nak kira disposal ni. Okay. Kan dia kata di sini, kita akan di-recognize bila on disposal. Satu. Disposal ni maksudnya kita jual. Dispose. Kita dah nak lupuskan dia. Okay. Nombor 2,
when no future economic benefit are expected from its use or disposal. Kenapa kita di-recognize dia daripada account kita, daripada account PPE? Kenapa kita kena keluarkan dia? Sebab yang kedua adalah when no future economic benefit. Maksudnya kita dah tak ada dapat apa-apa manfaat daripada dia dah. Sebab bila kita jual, kita dah tak boleh enjoy dia punya manfaat. Kadang-kadang kamu kena faham, tak semestinya dispose ni disebabkan oleh kita jual. Kadang-kadang disebabkan oleh dia dah memang rosak teruk, memang dah tak dipakai. Faham tak? Bila dah tak boleh pakai, maksudnya there is no future economic benefit. Kamu jangan, dalam kepala otak korang, jangan ingat, oh disposal dia adalah, oh company akan jual aset tu, kemudian akan dapat duit macam tu. Kononnya. Tak semestinya. Sebab tu, saya dah cakap kat sini, apa dia punya karakteristik untuk kita di-recognize? Yang pertama sekali adalah on disposal, sebab memang kita nak lupus, dan masa sama, when there is no future economic benefits. Dua ni kamu kena explain. Bila dia kata accounting treatment for this asset, katakan dalam nanti dah ada case study lah. Case study tu dia akan cerita-cerita bla 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 bla. Okay, adalah dia cerita, dia kata dia akan apa jual lah benda semua. Okay, dia kata soalan dia suruh kamu buat apa accounting treatment for this asset. So kamu kena beritahu lah. Okay, katakan this machinery will be de-recognized from PPE 116. Kenapa? Due to on disposal. Kamu kena beritahu on disposal. And then when there is no future economic benefit are expected from its use or disposal. Tapi kamu kena relate lah sebab kita dah jual aset tu ataupun aset tu dah hancur. Faham tak? Ataupun aset tu tidak boleh digunakan dah lagi. Macam tu lah. Itu yang cara kita nak elaborate. Boleh? Boleh tak? Okay. Untuk yang apa cara nak buat di-recognize ni, sekejap saya dah pakai patient ni. So bawah ni dah start latihan dah ni. Okay. Cara untuk nak kira di-recognize, okay, dia macam ni. Cost kita akan tolakkan dengan accumulated depreciation Okay, kemudian bawah tu kita akan dapat apa nama dia? Carrying value. Ya, kita akan dapat okay. Carrying value ataupun carrying cost ke sama lah maksud dia. Okay, so kita akan dapat ni ya. Okay, carrying value akan versus dengan fair value. Okay. Kalau kita dah belajar kan pasal fair value ni. Fair value ni maksudnya tak kisahlah apa-apa amount yang dia dapat daripada, kalau kata dia jual, itulah fair value dia. Kalau kata aset tu involve dalam accident, kemudian dah total loss tapi dapat insurans. So insurans tu adalah fair value dia. Faham tak? Kau faham tak? Faham. Contoh, kalau dia jual kita dapat duit kan. So amount yang jual tu yang ni. Yang XX ni. Kita akan compare. Lagi satu, kalau dia tak jual, kadang-kadang mungkin aset tu dia terbakar dalam apa-apa, kononnya macam terbakar ke apa benda semua, kadang-kadang ada insurans kan. Betul tak? Bila ada insurans, so itu adalah amount yang company akan dapat. So itu adalah fair value dia. Kadang-kadang fair value dia akan jadi kosong. Bila contohnya macam kereta tu
loss ataupun mesin tu terbakar and then tak ada insurans. Kosong. Faham tak? So dia akan jadi kosong je. So tak ada masalah, dia akan jadi kosong. Okey, kat sini apa yang kita akan buat? Biasanya kita akan compare. Kalau fair value maksudnya amount yang dijual lebih besar daripada carrying value. So kita akan dapat nama dia gain on disposal. Faham tak? Ataupun boleh fikir logik lah, carrying value ni amount yang kita kira. Katakan amount yang kita record, katakan 10,000 aset tu. Tiba-tiba boleh jual dengan harga 12,000. So fair value 12,000, carrying value 10,000. So untung ke rugi? Untung. So that's why dia gain. Kalau kata dia terbalik, kalau kata macam fair value, carrying value 10,000 tapi boleh jual 9,000 je. So kat sini ada loss. Dia macam tu lah. Okay, faham Sebab nanti bila kamu nak explain, benda ni kamu kena buat dulu. Nanti bila kita nak explain nanti, dia ada suruh macam apa accounting treatment lah. Macam mana cara kita nak de-recognize. Dia akan bagi tahu. Nanti saya akan tunjuk cara dia, step. Macam mana cara kita nak macam mana kita nak record yang carrying value. Ataupun saya dah pernah cerita pasal carrying value ni. Ada tak? Saya cerita dulu macam mana cara nak de-recognize ni. Belum ke? Belum. Belum. Tak apa. Okey. Saya cerita Kalaulah katakan ini adalah kaedah yang kita akan buat. Okey. First saya highlight merah. Yang ni adalah information yang kita akan point out nanti. Kamu kena point out carrying value, fair value dengan ni gain ataupun loss lah on disposal. Ada 3 benda ni. Okey, contoh kita terus pergi ke macam bahagian soalan dia. Okey, tengok ni contoh. Okey, contoh dia kata after operating for 3 years, Iman sell one of her oven for 12,000. So ini apa dia? Siapa boleh beritahu? Dia jual 12,000 ni, 12,000 ni apa dia? Dia jual dengan harga. Ini adalah fair value. Yang dia harga yang dia dapat jual itu adalah fair value. So pegang fair value adalah 12,000. The cost of oven RM30,000. And then accumulated cost, accumulated depreciation before disposal adalah 13,500. So, dua benda ni apa dia? 30,000 ni apa dia tadi? Carrying value. Cost. Ini adalah cost. 13,500. Accumulated. Ya, accumulated depreciation. Apa kegunaan dua-dua ni? Kita nak cari apa sebenarnya? Carrying value. Ya, betul. Kita nak cari carrying value sebab disposal paling penting adalah carrying value versus fair value. So, kena cari carrying value. So, carrying value dapat dia daripada 30,000 tolakkan dengan 13,500 baru dapat. Okey, kita try ambil yang ni. Sebab yang ni soalan dispose. Di-recognize. Okey. First kali, apa yang perlu, point yang pertama sekali yang perlu kamu record kat dalam ni adalah yang pertama adalah kamu kena bagi tahu the oven shall be recognized from the books. Faham tak? From the books. Books ni dia refer kepada mana? Books ni dia refer kepada financial statement ataupun kamu nak bagi tahu
the other should be recognized from financial statement. Itu yang poin yang pertama. Okay, ayat ni general lah. Okay, nombor 2, kamu akan bagi tahu the carrying value. Ingat yang saya highlight tadi ada berapa? 3. Ada 3 kan? Ada 3. Kita kena highlight nanti dalam explanation, kamu kena highlight carrying value, fair value dengan gain ataupun loss on disposal. Okay, so nombor 2, nombor 1 tadi standard lah. The assets ataupun the oven should be recognized from the books. Yang ni explanation yang pertama. Kita nak bagi tahu bahawa benda ni disebabkan dia jual, maksudnya kita kena buang dia, kita kena keluarkan dia daripada financial statement. Nombor 2, macam mana kaedah dia? Kita bagi tahu the carrying value of RM. Tolong kira jap, 30 tolak 13.5 dapat apa? 500. Berapa ni? 16,500. 16,000. Okay. 500. Okay. The carrying value of 16,500. Okay, tapi macam mana dapat ni? Kamu boleh letak dalam kurungan, kamu kena buat tolak dia. Faham tak? Kamu kena ni lah, kamu kena record yang pasal benda ni. 30,000 minus 13,500. Sebab dekat sini ada 2 markah. Biasanya untuk soalan yang ni dia ada 5 markah. 5 markah adalah yang pertama adalah de-recognize, nombor 2 adalah carrying value of 16,500. Okay. Shall be de-recognized from soft P. Sebab kedua-duanya ni ada dalam statement of financial position. Faham tak? Sebab kan carrying value kan cost dengan accumulated depreciation. Dua-dua ni kan ada dalam statement of financial position. So kita kata the carrying value amount of 60,500 setelah kita tolak lah. Maksudnya 30,000 ni kita kena buang. 13,000 pun nanti kena buang daripada disposal. Should be de-recognized from soft P. Macam mana kita de-recognize yang ni? Kita buang 7,000, kita buang 3,000. Sama lah 7,000 tolak dengan 3,000. So dia punya carrying value dia 4,000. Kalau kamu tengok balik lah. Sebab cost dia 7,000. Dia punya disposal accumulated